So untuk first part, Aizat akan cerita dulu sedikit tentang motivasi dan macam mana kita nak cari motivasi tu. Sebab antara punca orang ramai gagal ni, actually first 1, 2, 3 week tu mereka okey je, boleh je follow diet, and bersenam, tapi lama kelamaan mereka dah hilang momentum, dah makin lama makin perlahan and then stop. And then itulah yang kita tak nak. Kita nak perubahan anda turun berat ke, improve dari segi kardiovaskular dan sebagainya. Yang penting adalah berkekalan. Okay, tak ada gunanya kalau anda turun berat banyak mana pun, nanti naik balik. Itu yang dipanggil sebagai yo-yo diet. Itu yang kita tak nak. Kita nak perubahan positif yang berkekalan, insyaAllah sepanjang hayat. Jadi di situlah kita nak korek sedikit macam mana kita nak mencari motivasi masing-masing. Seperti jenis diet, Aizat tak boleh bagi tahu diet mana yang terbaik untuk setiap individu, tapi apa yang kami boleh bantu adalah memberikan satu perancangan atau memberikan satu panduan, tapi anda nak makan apa, nak minum apa dan sebagainya, itu terpulang kepada anda. Anda sendiri tahu diet yang terbaik untuk anda. So, itu antara something yang Aizat selalu tekankanlah. Andai kata makanan sihat mana pun anda tak suka, tak perlu ambil. Okay? Yang penting anda enjoy dengan gaya pemakanan anda. So, anda boleh nampak kan skrin utama. So, tanya kepada diri anda, kenapa anda di sini? Kenapa anda dalam program BSK ni? Apa yang membuatkan anda sertai? Jadi, itu pun something yang Aizat tak boleh nak jawab. Itu anda sendiri tahu. Ataupun itu pun anda masih tak tahu lagi kenapa join. Maybe time beli tu ada diskaun banyak ataupun dapat giveaway join secara percuma. Jadi di sinilah kita nak terokai dengan lebih lanjut ataupun mendalami kita punya tujuan, kita punya matlamat, kita punya sumber motivasi. Apakah matlamat anda? Apakah yang anda ingin capaikan dari segi short term, long term? So, anda sudah tahu ke belum matlamat anda? Short term, long term, dan dari segi motivasi, dalaman dan luaran. Dan macam mana kita nak merangka matlamat yang terbaik supaya kita boleh konsisten dengan perjalanan kita. So, di sini juga Azan nak minta, walaupun ini adalah satu kelas yang santai, hanya mendengar, tapi kalau anda boleh keluarkan pen dan kertas untuk sama-sama kita reflect, okay, anda boleh tulis apa yang dipelajari dan sama ada dia boleh apply ataupun tidak kepada diri anda. So, itu adalah sangat digalakkan. So, dari segi matlamat, kita boleh pecahkan kepada dua, iaitu short term dan juga long term. Untuk short term, dia lebih kurang adalah seminggu hingga 3 bulan saja. Yes, 3 bulan mungkin anda kata macam panjang juga tu, lama juga tu. Tapi kalau kita tengok daripada keseluruhan jangka hayat manusia, 3 bulan ni sikit sahaja. Jadi apa fungsinya short term goals ni adalah untuk membantu kita bergerak. So kalau yang bawa kereta manual tu, ini adalah gear yang rendah lah, membantu untuk kereta tu bergerak. Tapi kalau dari segi long term, maybe 6 bulan ataupun lebih pada setahun dan seterusnya, ini penting untuk membantu kita kekal. So short term membantu kita gerak, apabila gerak tu nak maintain momentum, nak membantu kita kekal, itu adalah long term. So kedua-dua ni penting dan kita perlu tahu. Jadi apakah contoh untuk short term goals kita, matlamat jangka masa pendek? Maybe turun 0.5 kg dalam seminggu. Yes, 0.5 tu adalah satu penurunan yang sangat bagus dalam masa 1 minggu. Okay? Penurunan yang sihat adalah lebih kurang 0.5 hingga 1 kg setiap minggu. So, itu adalah perubahan dalam masa seminggu yang anda boleh tetapkanlah dari segi short term. Ataupun dari segi lain, dari segi beban. Okay, maybe anda angkat dumbbell, pergi gym. Short term goals adalah tambah berat beban dalam 0.5 hingga 1 kg, maybe dalam setiap 2 minggu, setiap 3 bulan. Okay, ada progresif. And then maybe dalam 2 minggu, cuba buang gula tambahan. Ini maybe daripada seseorang yang daripada gaya hidup yang tidak sihat, baru mula dalam perjalanan weight loss ataupun perjalanan fitness dia. Jadi ini juga antara satu contoh untuk short term goals. Yang penting perubahan slow and steady.
And then dari segi contoh, kalau dia baru nak start tu, tak adalah terus lari marathon. Maybe lari dalam 5 hingga 10 kilometer, even 21 kilometer macam BSK Virtual Run pun adalah sangat achievable untuk jangka masa yang lebih pendek dan sesuai untuk beginner. Tapi macam mana kita nak tengok matlamat untuk jangka masa yang panjang? Ini yang penting untuk kita kekal. Jadi kalau tadi 0.5 kilogram dalam seminggu, untuk long term maybe 15 kilogram dalam setahun dan kekal. Itu yang penting, dan kekal. Jadi 15 kilogram kalau tengok dalam masa 12 bulan, maybe anda rasa tak banyak, tapi yang penting boleh kekal. Ingat, anda nak sampai berat badan yang overweight dan obese pun bukanlah ambil masa seminggu, 2 minggu. Itu adalah kumulatif ataupun perkumpulan daripada gaya hidup anda, sehari demi hari, jadi bulan, jadi tahun, sehinggalah boleh mencapai berat overweight dan juga obese. Jadi jangan harapkan perubahan yang reverse dalam jangka masa yang pendek. So perlu juga tengok dari segi long term. So dari segi yang beban, maybe target 2 kali ganda berat badan. So kalau berat badan anda adalah 60 kg, maybe target anda untuk deadlift dalam 120 kg. So 2 kali ganda. Ini adalah long term ya. So kalau kita cakap sekarang ni mungkin nampak macam sukar dan impossible, tapi penting juga untuk kita merangka something untuk kita look forward to in the future. So kalau awal tadi short term, dia dah cuba untuk kurangkan gula, amalkan pemakanan yang sihat. Untuk long term, cuba kekal dengan gaya pemakanan, dengan gaya kehidupan tersebut. Dan daripada awal tadi, dia start dengan 5 km, 10 km, half marathon. Long term, cuba target untuk something yang lebih jauh, 42 km. So anda boleh nampak makin lama makin progress. So yang ada kertas dan juga pen tu, bolehlah tulis anda punya short term dan juga long term goals. Dan short term tu maybe anda dah tulis sebelum join BSK lagi, dan tengok adakah sudah tercapai sebahagian daripadanya. So satu lagi cara untuk tengok adalah dengan lihat pada huruf sukses, SUCCESS. So untuk S ni kita tengok SMART, specific, measurable, achievable, relevant, timely. Tahu apa target anda, adakah ia boleh diukur. Jadi contohnya kalau target anda untuk lari marathon 42 km, okay, itu adalah something yang boleh diukur. Okay, minggu ni anda boleh habiskan 5 km, 2 minggu lagi 6 km dan so on. So jarak itu adalah something yang boleh diukur, dan orang lebih utamakan beratlah, kilogram. Itu juga boleh diukur. Dan macam mana nak ukur? So pakai penimbang. Dan apakah kepentingan, apakah relevan matlamat tersebut untuk anda? Adakah anda nak kurangkan kilogram demi rupa semata-mata, demi paras fizikal, ataupun demi kesihatan anda? Okay, ada seseorang yang terpaksa turun berat badan sebab sudah dinasihati oleh doktor, sebab mempunyai kondisi kesihatan yang tertentu ataupun dah berisiko tinggi. Jadi anda perlu tahu anda punya kepentingan matlamat masing-masing, sebab itu yang akan menentukan sama ada anda nak kekal ataupun tidak. Kalau kepentingan yang rendah, contohnya saya nak kurus sebab dalam sebulan lagi ada kenduri kahwin. Untuk kebanyakan kes, kalau itu adalah matlamat anda, itu adalah kepentingan bagi anda, selalunya susah untuk berkekalan. Manakala kalau orang yang target matlamat mereka nak turun berat badan disebabkan oleh masalah kesihatan ataupun something yang lebih personal, selalunya mereka akan lebih berkekalan. So, tahu apa kepentingan matlamat anda. Jangan saya masuk program BSK ni sajalah syok-syok nak tengok. Kalau boleh tengok the bigger picture, bukan sekadar program 8 minggu ni, tapi apakah yang seterusnya, bulan seterusnya, tahun seterusnya, sehingga sepanjang hayat anda lah. Dan ultimate, pilih long term goals anda dan pecahkan kepada short term. So ultimate ni, apakah matlamat paling besar anda? Untuk kebanyakan orang, inilah capai berat badan yang ideal, jadi fit, jadi cergas. Okay, itu adalah long term. Kemudian pecahkan kepada short term. Macam mana? Macam Azad cakap tadi lah. So daripada maybe anda perlu turun 30 kg untuk mencapai ideal body weight. So sekali pandang itu adalah something yang agak besar, tapi anda boleh pecahkan kepada short term. So seminggu target 0.5 saja.
dengan pecahkan kepada matlamat yang lebih kecil, dia jadi lebih mudah, jadi lebih achievable dan kita tidak rasa begitu tertekan sebab matlamat yang lebih kecil dan boleh dicapai. Okay, consideration, tulis ataupun fikirkan kenapa matlamat anda bermakna untuk anda. Lebih bermakna matlamat anda, lebih lama anda akan kekal motivated. Macam saya cakap tadi, kalau matlamat anda adalah personal ataupun something yang memang anda pegang dengan erat, itu akan membawa anda, membantu anda untuk kekal konsisten. Mostly daripada pengalaman saya, daripada coaching program, mostly yang kekal ni adalah disebabkan oleh kesihatan lah. Okay, ada cerita saya nak kongsi. Dia nak kurus sebab dia lihat keadaan mak dia sendiri yang overweight, obes, dan dia tak dapat nak membantu mak dia sebaik mungkin. Contohnya macam nak angkat pergi klinik, pergi hospital sebab mak dia obes kan, berat. Jadi dia tak nak jadi beban sebegitu apabila dia tua nanti, dan dia juga rasa selain dia nak kurus, dia juga nak kuatkan otot dia sebab dia kata andai kata dia kuat lagi, maybe dia boleh bantu mak dia lagi. Macam itulah. Setiap orang mempunyai matlamat personal yang masing-masing. Jadi itu something yang kita perlu considerate. Okay, and then controllable. Okay, C yang kedua. Tahu ada sesetengah faktor dalam mencapai target anda yang tidak boleh dikawal. Oleh itu, pastikan matlamat, goals yang anda tetapkan realistik dan lenient. Yes, memang betul penurunan berat badan yang sihat kita boleh capai 1 kilogram setiap minggu, tapi itu adalah upper limit dan jangan kita tetapkan setiap minggu perlu turun sekilo. Tidak. Jadi realistik dan berikan sedikit kelonggaran kepada diri anda. Okay, even turun 0.2 kg dalam seminggu pun itu adalah satu pencapaian yang sangat bagus. Dan even tak turun-turun pun, tapi at least maintain, kira okey lah. Better daripada naik ataupun turun naik balik. So, tetapkan matlamat yang realistik dan lenient. Selalu orang gagal apabila mereka tetapkan matlamat yang tidak realistik, mereka terlalu strict, dan apabila tidak mencapai matlamat tersebut, mereka rasa mereka seorang failure, mereka gagal. Jadi mereka down and then terus give up. So, pastikan matlamat yang anda tetapkan itu realistik dan terima kenyataan jika sesuatu di luar kawalan berlaku yang mengganggu anda mencapai target anda. So, ini kita boleh apply daripada tahun lepas lagi. Maybe azam tahun 2020 anda adalah untuk kurus, nak rajin exercise, nak rajin pergi gym. Tiba-tiba datang pandemik COVID ni. Jadi, memang terganggu, tetapi janganlah rasa down, jangan salahkan diri, jangan salahkan sesiapa. Ini adalah faktor di luar kawalan kita. Jadi apabila kita menghadapi situasi tersebut, kita perlu terima dan kita perlu maybe pause dulu. Kita perlu stop kejap kita punya matlamat and then fokus kepada benda yang lebih penting. Ini adalah something yang sangat boleh di-apply lah dengan situasi semasa ni. So, ketahui ada setengah faktor yang kita tidak boleh kawal dan jika itu berlaku kepada diri kita, jangan kita rasa down. Okay, evaluation. Ketahui cara untuk menilai progres ataupun tujuan matlamat anda. Contohnya kalau nak turun berat badan, macam mana anda nak menilai adalah untuk timbang lah. Contohnya dari segi larian. Tengok berapa jarak yang anda boleh habiskan, tengok berapa kadar heart rate anda. Dari segi kesihatan, contohnya maybe anda tengok paras gula dalam darah, paras lipid profile dan sebagainya adakah makin improve. Okay, itu adalah something yang kita perlu evaluate. Sebab kalau kita asyik bersenam jaga makan tapi kita tak tahu apa perubahan positif yang membawa kepada diri kita, kita merasa macam tak function lah, tak berguna lah kita buat semua ni. Apabila kita nampak perubahan positif itu, maybe dari segi angka, dari segi pujian, dari segi penilaian doktor, itu yang membantu kita untuk menggerakkan kita pergi lebih jauh. Okay, Azad rasa kepada yang dah beberapa minggu ataupun beberapa bulan dalam weight loss journey, antara perkara yang best adalah bila orang puji, wow, dah makin kurus lah, makin berseri lah, makin glowing lah kulit. Kita memanglah rasa kembang hidung, tapi itu pujian itu pun salah satu motivasi untuk kita bergerak dengan lebih jauh. Okay, secondary. Perubahan dalam perasaan dan tingkah laku yang menyokong matlamat fizikal anda. Okay, contoh anda nak
target turunkan berat badan, jangan fokus 100% kepada angka pada penimbang tersebut. Fokus juga kepada benda lain seperti perasaan dan tingkah laku. Yes, apabila kita menjaga pemakanan, kita rajin bersenam, kita punya mood, kita punya overall mental health pun akan improve dari segi tingkah laku. Maybe kita menjadi lebih berdisiplin untuk menjaga pemakanan, untuk bersenam. Itu juga something yang kita perlu fokus sebab itu adalah satu positive change. Jangan hanya fokus kepada matlamat utama anda. Fokus perkara yang berubah along the way. So, itu juga akan menggalakkan positive thinking dan positive thinking ini akan dapat mengurangkan stres, kemurungan dan meningkatkan lagi anda punya kesihatan. So, be positif. Walaupun angka pada penimbang tu rasa macam statik je, fokus juga kepada benda lain. And then last sekali untuk S, study. Kaji semula dan menilai matlamat anda secara berkala 4 hingga 6 minggu contohnya. Adakah dia berbaloi? Perlukah anda tukar ataupun extend tempoh? Penilaian secara berkala penting untuk anda membuat perubahan yang perlu dan supaya tidak berputus asa. Okay, contoh dia target nak turun contohlah 0.5 kg setiap minggu. Okay, berterusan sampai satu tahap dia rasa macam penatlah, maybe aku nak rest kejap kot daripada asyik berdiet saja ni, aku nak fokus kepada benda lain, tak ada masalah. Okay, sekali-sekala nilai balik matlamat anda, adakah perlu membuat perubahan, adakah perlu berhenti seketika, adakah perlu extend. Itu adalah something yang kita perlu tengok, satu exercise yang kita perlu lakukanlah secara berkala. Okay, kita macam self-reflection lah, macam kelas malam ni. So, tadi Aizat ada sebut tentang intrinsic dan juga extrinsic. Itu refer kepada motivation. Intrinsic motivation dan juga extrinsic motivation. Jadi, intrinsic ni adalah motivasi untuk membuat sesuatu kerana dia memberikan kebaikan peribadi. Kita rasa best, kita rasa happy, kita rasa satisfied. Okay, itu datang daripada dalam. Contohnya, bersukan sebab rasa menyeronokkan. Belajar sesuatu topik kerana kita rasa menarik. Membuat kerja yang mencabar kerana anda sendiri sukakan cabaran. Okay, dari segi motivasi ekstrinsik, motivasi luaran, motivasi untuk membuat sesuatu kerana dia memberikan ganjaran secara fizikal ataupun untuk mengelakkan hukuman. Ganjaran fizikal ni contoh bersukan untuk menang medal, nak dapat pingat emas, nak dapatkan wang, duit. Okay, itu adalah something materialistik, ganjaran fizikal dan juga salah satu sumber motivasi luaran. Contoh belajar untuk mendapat grade yang tinggi. Kepada yang masih lagi student ataupun yang baru lepas belajar tu, anda tahulah betapa dipandang tingginya untuk dapat grade tinggi. Walhal anda tak minat pun subjek tu tapi rasa macam kena dapatkan A. Ataupun dipaksa untuk membuat kerja yang sukar untuk mendapatkan kepujian ataupun untuk mengelakkan dihukum. Buat homework sebab tak nak kena hukum. Okay, itu adalah motivasi. Walaupun kita rasa tak best, tapi kita buat juga sebab itu adalah motivasi luaran supaya push kita untuk buat juga. Dan kajian menunjukkan walaupun macam Aizat cerita tadi, bersenam untuk dapat pujian, bersenam untuk dapat gold medal, bersenam sebab dipaksa, disuruh. Maybe anda akan fikir extrinsic motivation ni tak bagus. Tapi actually kedua-dua jenis motivasi ini penting dan mempunyai pros and cons masing-masing. Jadi untuk ganjaran dalaman ataupun inilah motivasi dalaman, itu adalah something yang lebih penting, itu adalah something yang boleh membantu kita untuk kekal, tapi ganjaran luaran juga boleh membantu. Contohnya, dalam situasi memberi feedback kepada individu untuk memberitahu prestasi mereka layak mendapat pengiktirafan. Contoh, macam pujian tadilah. Baguslah awak ni rajin bersenam. Dah nampak perubahan lah. Kita kembang hidung tu, kita pun rasa motivasi. Kita rasa motivated untuk teruskan perjalanan kita. Walaupun sekadar kata-kata sahaja. Okay, memberi motivasi untuk membuat ataupun belajar benda baru. Kita cakap kawan kita yang tidak pernah bersenam, tidak rajin bersenam, jomlah join BSK ni, aku belanja 50%. 50% je lah, yang lain bayar sendiri. Tapi itu juga satu galakan, satu motivasi luaran untuk seseorang cuba benda baru. Sebab kalau kita nak harapkan kepada dia saja, tunggu dia nak berubah, maybe takkan tercapai. Jadi kita perlukan sedikit tolakan daripada motivasi luaran dan membuatkan individu lebih berminat untuk menceburi dalam aktiviti yang mereka tidak minat. Macam tadilah,
Tapi motivasi luaran ni tidak sesuai jika seseorang itu sudah minat dalam topik, tugas ataupun aktiviti tersebut. Kalau dia memang sudah minat, kita push banyak mana pun, kita akan memberikan motivasi yang ekstra. Dan ganjaran yang diberikan lebih kepada kerja. Ini macam kita buat kerja lah. Kita rasa macam tak adalah enjoy sangat, tapi kenapa kita buat? Sebab nak dapatkan duit, nak dapatkan gaji. Itu antara contohnya di mana tidak sesuai lah untuk kita tambahkan lagi motivasi luaran, motivasi ekstrinsik. Jadi kebanyakan orang anggap motivasi dalaman ni terbaik, tapi macam Azad cerita tadi, dia kedua-dua ni mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kedua-dua ni mempunyai peranan. So kita akan tengok sekejap tentang perubahan tingkah laku. Kat sini juga anda boleh lihat di mana anda letak diri anda. Anda berada di peringkat yang mana. So ini adalah daripada Trans-theoretical model, stages of behavioral change, peringkat perubahan tingkah laku. Jadi pada fasa yang pertama, pre-contemplation, apakah sifat-sifat orang ni? Penafian, mengabaikan masalah. Okay, kita ambil contoh Abu. Abu adalah seorang yang overweight, tetapi dia dalam fasa ini dia menafikan, alah aku okay je, overweight pun tak adalah masalah kesihatan, tak ada kecil manis ke dan sebagainya, dan dia mengabaikan masalah. So dia macam tak nak mengaku yang overweight itu adalah satu problem. Jadi macam mana untuk mengatasi masalah ni? Fikir semula gaya hidup secara keseluruhan, analisis diri. Yes, maybe sekarang Abu tak ada penyakit, tapi kalau dia berterusan dengan gaya hidup tersebut, masih berkekalan dengan overweight ataupun obese, maybe akan kena penyakit dalam masa hadapan. So perlu menilai. So daripada situ Abu macam berbelah bagi, oh betul juga aku pun maybe berisiko untuk kena penyakit kronik, tapi macam tak nak lagi lah, macam segan lah. So ini adalah fasa contemplation. Dia tahu yang sekarang ni dia dalam keadaan yang tidak okey ataupun perlu berubah, tapi masih lagi emosi bercelaru. Nak ke tak nak, dia berada di hujung pagar. So untuk orang macam ni, pertimbangkan mereka punya pros and cons. Apa manfaatnya kalau diteruskan dengan gaya hidup overweight tersebut, dan apa kekurangan. So pertimbangkanlah pros and cons. Dan kenal pasti apa sebenarnya halangan untuk dia berubah tersebut. So kebanyakan orang tidak lepas fasa inilah. Kalau kita tanya orang yang overweight dan obese, mereka tahu je dengan keadaan mereka sekarang itu adalah something yang tidak sihat, tapi kenapa mereka masih lagi tak nak berubah ataupun tak mampu nak berubah? Sebab itulah, mereka masih berbelah bagi, emosi bercelaru ataupun tak tahu macam mana nak mula. So selalunya orang akan sangkut di fasa inilah. Tapi apabila mereka rasa macam betul lah aku perlu berubah. So fasa yang seterusnya, next stage adalah preparation. Dia dah tahu dia perlu berubah dan dia membuat perubahan yang kecil, membuat perancangan, mengumpul maklumat. Dia startlah Google, Dr. Google macam mana untuk kurus. Kat sini juga ramai orang vulnerable kepada produk-produk suplemen dan sebagainya, sebab mereka tak tahu tapi mereka nak untuk ubahkan diri. Sebab itu ramai orang terpedaya. So macam mana untuk membantu daripada fasa ini kepada fasa seterusnya adalah untuk menulis matlamat dan goals. Kita ada cakap tadi. Okay, prepare plan of action. Apa yang dia nak buat? Maybe dia nak start berjalan. Okay, dia tak pernah exercise tapi dia akan start dengan berjalan dulu, ataupun dia tengok workout di YouTube. So dia dah buat perubahan yang kecil. So fasa yang seterusnya adalah action. Mengambil tindakan yang direct terhadap matlamat. So Abu tadi nak turunkan berat badan, so dia dah start berjoging, dia dah start untuk jaga pemakanan dan sebagainya. So macam mana untuk kekal dalam fasa ini dan membantu reward untuk kejayaan anda. Okay. Self reward bukanlah dengan cheat day ke dan sebagainya. Self reward contohnya Abu tadi start nak untuk berjoging dan sebagainya. So self reward dengan beli kasut sukan, self reward dengan beli baju sukan, something untuk memberi ganjaran kepada diri. Okay, itu adalah motivasi luaran untuk Abu teruskan. Dan pada fasa ini juga social support sangat penting. Sebab tu antara kebaikannya kepada anda yang join program BSK ataupun join program weight loss secara berkumpulan, anda ada social support. Andai kata anda down, member akan angkat balik. Andai kata member down, anda akan bantu mereka. So social support ni something yang penting.
Okey, fasa yang seterusnya apabila dia dah laksanakan, fasa seterusnya adalah maintenance. Apabila kita dah buat, kita maintain dengan gaya hidup baru tersebut dan melawan godaan yang mungkin membuatkan kita kecundang lah. So di sini macam mana untuk kita kekal di fasa maintenance, macam mana kita nak berterusan, itu antara ni lah topik utama untuk kelas ini. So bina motivasi dan matlamat anda. Tapi kita akan menghadapi cabaran. Memang tidak dapat disangka, memang akan berlaku. Jadi ini dinamakan sebagai fasa relapse. Okay. Dia kecewa, frust. Maybe benda yang boleh dia kawal ataupun maybe benda yang dia tidak boleh kawal. Setiap orang akan menghadapi cabaran ni. So, apa yang kita boleh buat adalah kenal pasti trigger yang membawa kita relapse, kenal pasti halangan tersebut dan kita cuba atasi dan kita tegaskan semula matlamat dan komitmen untuk berubah. Ingat balik kenapa dia nak ubah in the first place. Kenapa Abu nak turunkan berat badan. So itulah something yang kita perlu reflect lah. So anda di mana sekarang ini? Alright. So dari segi aplikasi dunia sebenar, ini adalah satu contohnya lah. Kita ambil Abu tadi. Abu adalah seorang yang overweight, tidak pernah exercise, tidak tahu pun ilmu pemakanan, ilmu senaman dan sebagainya, duduk di rumah main game saja. So apa yang Abu boleh buat, tetapkan short term goals. Okay, tak pernah exercise, janganlah suruh dia terus pergi lari, terus pergi berenang dan sebagainya. Tidak, suruh mereka bergerak dulu. Macam mana? Keluar berjalan. Cuba sedikit senaman otot. Tak adalah pergi gym, tapi buat sedikit squat, push up dan belajar tentang asas senaman dan pemakanan. Simple thing yang boleh dicapai dalam masa jangka yang pendek. Okey, daripada berjalan, dia berjoging. Daripada berjoging, makin jauh. Selalu depan rumah je. Sekarang dah pusing di kawasan kejiranan. And then dia dah buat body weight exercise, buat push up dan sebagainya, dia advance lagi. Tingkatkan repetition dan belajar dengan lebih mendalam ilmu pemakanan dan senaman. Okey, daripada jogging, dia join larian. Sekarang ni dalam situasi COVID, virtual run, 21 km, 30 km, 42 km. So, makin progress. Join program kecergasan. Macam anda sekarang dalam program BSK. Sebelum ni, Abu sendiri-sendiri saja. Tapi, apabila makin berubah, makin confident, dia join program yang ada lebih banyak support group. So, small and steady improvement along the way dan mendapatkan bantuan profesional. Okay, dan daripada short tu, ini adalah long term goals untuk Abu. Amalkan gaya hidup yang sihat, maintain berat badan yang ideal, mencebur dalam pelbagai bidang ataupun jenis aktiviti. So, bermula daripada jogging, maybe sekarang Abu dah suka dengan cycling, Abu suka masuk triathlon, okay, Abu suka angkat berat dekat gym. So, dia makin evolve, makin berubah. So set PR, personal record. Yang oren ni adalah motivasi ekstrinsik, motivasi luaran dan macam mana dia boleh mempengaruhi Abu sepanjang perjalanan tadi. Okay, so diajak oleh rakan untuk bersenam. Kalau Abu sendiri, maybe dia takkan terdetik pun untuk exercise. So sebab dia diajak oleh rakan, so ikut je lah. Kemudian apabila dia dah start exercise tu, dia dipuji, oh rajinlah kau Abu. Itu pun membantu dia lagi. And then dia self reward dengan membeli kasut baru bila mencapai berat tertentu. And then dia join larian, jadi satu hobi pula untuk kumpul medal larian ni. Siapa yang suka join event running tu tahulah betapa beratnya medal tu, tapi something yang seronok untuk kita kumpul. Okay? Sebab kita rasa puas hati. And then apabila mencapai satu tahap, orang sekeliling pun dah respect kepada Abu dengan tahap perubahan yang beliau lalui. So itu juga satu motivasi. So dari segi motivasi intrinsik dalaman, Abu rasa seronok actually. Oh best juga berjalan ni, syok juga keluar rumah ambil fresh air. And then dia suka belajar benda baru, and then dia rasa perubahan secara fizikal. So ini pun Aizat boleh boleh admit lah, sebab Aizat dulu pun adalah seorang yang overweight. Perubahan fizikal tu memang boleh rasai. So kalau sebelum ni naik tangga pun dah rasa mengah, sekarang dah boleh lari, dah boleh buat pelbagai aktiviti, memang rasa best. Memang rasa macam kita ni unstoppable. And then suka cabaran untuk improve, motivasi untuk memecahkan personal record dan in the end, apabila seseorang itu sudah kekal dengan gaya pemakanan, gaya senaman, gaya hidup yang sihat lah,
long term adalah untuk maintain sahaja, kekal saja. Dan itu adalah salah satu habit yang kalau dia tak buat, dia rasa pelik. Memang dah ingrain, dah memang diterapkan dalam kehidupan seharian. So, ini adalah something yang boleh membantu along the way, tetapkan matlamat yang realistik, jangkakan kegagalan. So, maybe Abu tadi penurunan berat badan dia bukanlah linear, bukanlah terus ke bawah. Maybe akan ada ups and downs along the way. Itu adalah something yang perlu dijangkakan. So, ia adalah something yang mencabar, tetapi percayalah dia akan menjadi lebih mudah. Alright. So kat sini Azad nak berkongsi sedikit tentang punca plateau. So sekarang dah masuk minggu yang ke-6. Esok ikutkan minggu ke-7 dah. So maybe anda sudah menghadapi plateau di mana berat badan tak turun-turun. Tapi anda rasa dah jaga pemakanan, dah bersenam. So macam mana? So kalau ada join kelas yang sebelum ni, Azad ada cerita dalam situasi yang ideal, ini adalah relationship dia lah. Apa yang kita makan adalah untuk memenuhi keperluan badan. Apabila keperluan badan dah penuh, badan kita sihat. Tetapi dari segi realistiknya, banyak lagi faktor yang boleh mempengaruhi dan boleh menyebabkan kita rasa sukar dari segi perjalanan kita. Yes, memang betul nak turunkan berat badan, nak buang lemak, mostly adalah daripada kalori defisit. Tetapi banyak lagi faktor yang mempengaruhi yang boleh menyebabkan kita rasa lebih sukar ataupun lebih mudah. So, itu adalah something yang kita perlu aware. Konsep yang simple, pelaksanaan realistik yang agak mencabar. Okay, Azad tak nak cakap impossible tapi mencabar. Right, so sebab pertama kenapa boleh plateau berat badan adalah ralat kalori. Sebab kita tend to underestimate kalori in dan overestimate kalori out. Even pakai aplikasi pun itu hanyalah anggaran, kalori yang dia dapat pun adalah daripada database dan sebagainya. Jadi ada ruang untuk kita error dari segi kiraan. Jadi kalau kita overestimate, kita overestimate kalori yang kita bakar, kita underestimate kalori yang kita masuk, itu pun boleh menjadi punca kenapa kita plateau sebab tak mencapai pun kalori defisit. Sebab tu tak turun berat badan. So even jam fitness ke aplikasi mana pun, dia bukanlah 100% perfect. So untuk bab ni Azad akan sentuh sepintas lalu, tapi kalau anda nak tengok penjelasan yang lebih slow, lebih teliti, Azad ada buat video di channel YouTube lah, Coach Aizat. Terpaksa cepatkan sebab nak memberi ruang lah, kita tak nak drag sangat sebab dietitian Aliyah dah tak sabar dah tu nak share. So itulah antara punca pertama, ralat kalori. Underestimate kalori yang kita makan, overestimate kalori yang kita keluar. Jadi macam mana untuk kita atasi? Kalau kita anggar kalori saja buat masa sekarang, cuba gunakan aplikasi dan juga penimbang makanan supaya mendapat nilai yang lebih tepat. Yes, untuk beginner sekadar kawal portion suku separuh pun dah cukup untuk membawa penurunan berat badan. Tapi andai kata anda stuck, maybe anda perlu pendekatan yang lebih teliti. So kalau guna aplikasi pun masih lagi plateau, cuba tetapkan kalori intake yang lebih rendah sebab itu pun something yang kita boleh overestimate. Dan dari segi senaman, cuba senaman yang lebih intense. Okay, kita tingkatkan intensity senaman kita supaya lebih banyak kalori yang akan di-burn dan itu juga akan membantu untuk mencapai kalori defisit. So kedua, anda rasa anda plateau tapi sebenarnya tidak. Plateau yang anda ukur tu hanyalah dari segi penimbang, dari segi angka kilogram pada penimbang tersebut. Tapi nama program kita pun bukan soal kurus. So banyak lagi benda yang kita tak boleh lihat tapi ada perubahan positif. Contohnya dari segi komposisi badan, maybe lemak anda berkurang tapi otot jisim, otot anda bertambah. Ada perubahan tetapi dari segi penimbang dia nampak statik. Tapi dari segi komposisi sebenar kita tak tahu dan berat badan juga boleh fluctuate disebabkan oleh kandungan air. Jadi jangan kata anda tak turun berat tu anda tidak membakar lemak. Maybe hari yang anda timbang tu anda simpan air lebih. So jangan terlalu bergantung kepada kilogram pada penimbang saja. So cara untuk mengatasi, untuk penimbangan yang lebih tepat, kalau nak lebih tepat lah,
timbang setiap hari dan keadaan yang sama kalau boleh selepas bangun dan selepas pergi ke tandas. Tapi yang penting konsistenlah keadaan tersebut. And then fokus juga kepada metrik lain seperti inch loss, macam Kak Izzat tulis dalam ruangan chat tu, inch loss. Itu adalah something perubahan yang positif yang penimbang tidak dapat tunjukkan. So banyak lagi faktor ataupun metrik yang anda boleh lihat untuk memberitahu yang anda sudah ada improvement. So ini antara faktor yang boleh mempengaruhi perubahan berat badan kita. Apa yang kita nak kat hujung kiri tu, kita nak turunkan berat badan, tapi kita punya berapa banyak air yang kita simpan, kita punya glycogen iaitu tenaga simpanan kita punya bahan buangan dalam perut ni, itu pun boleh mempengaruhi kita punya berat badan dalam seharian. Boleh membawa kepada nilai fluctuation 1 hingga 2 kilogram. So jangan terlalu taksub ataupun jangan terlalu mempercayai kepada penimbang. So apa yang Aizat cerita tadi, kenapa kalau anda nak nilai yang lebih tepat adalah timbang setiap hari. Kenapa? Andai kata anda timbang pada hari yang tak kena, hari tersebut anda simpan air yang lebih, jadi mungkin anda nampak anda tak ada perubahan sangat pun. Tapi actually berlaku perubahan, cuma hari yang ada timbang tu tak kena. Itulah antara puncanya. So dari segi realistic weight loss graph, dia bukanlah linear, bukanlah terus ke bawah, dia akan ada zigzag, naik turun. Yang penting kita tengok trend keseluruhan. So macam saya cakap tadi, improvement bukan hanya pada penimbang, banyak lagi faktor yang anda boleh lihat dari segi keupayaan fitness anda, dari segi kekuatan anda, kardiovaskular anda, flexibility anda, banyak lagi benda yang anda boleh tengok. Jangan tengok pada kilogram saja. Alright, defisit yang terlalu besar, kurang bersenam ataupun kurang protein, ini juga boleh mengganggu kita punya weight loss progress. Andai kata kita defisit terlalu besar, kurang bersenam dan kurang protein, apabila kita berada dalam kalori defisit, badan kita actually boleh burn bukan sahaja lemak tetapi otot. Andai kata kalau defisit kita terlalu besar, kita kurang ambil protein, bersenam pun tidak, penurunan berat badan kebanyakannya daripada jisim otot. Dan apabila jisim otot berkurangan, kita punya BMR pun akan kurang. Sebab ingat, jisim otot adalah salah satu faktor yang mempengaruhi BMR. Jadi apabila BMR kurang, kalori yang burn pun kurang, jadi tak mencapailah defisit tersebut. So, cara untuk atasi 250 hingga 500 kalori kurang saja daripada keperluan harian, dan pastikan tidak kurang daripada kita punya BMR, dan membuat senaman. Jangan ingat nak kurus ni terlalu fokus kepada kalori, kita juga fokus kepada kualiti. Jadi di samping kita jaga pemakanan, masukkanlah sedikit senaman. So senaman ada dua jenis, kardiovaskular dan senaman otot. Buat kedua-duanya kalau boleh. Dan lebihkan protein dalam pemakanan dan lebihkan serat dan pelbagaikan sumber serat anda. Okay, kalori defisit terlalu lama. Apabila kita berada dalam kalori defisit, kita akan buang lemak dan sedikit otot, dan perubahan lain juga akan berlaku dari segi hormon. Ini antara contohnya lah hormon, perubahan dan juga impak kepada badan. Contohnya untuk hormon thyroid, makin lama kita berdiet, hormon thyroid akan berkurangan dan juga metabolisme kita pun akan berkurangan. So thyroid ni antara hormon yang penting lah dari segi metabolisme kita, sebab ada orang yang mempunyai masalah hyperthyroidism. Mereka sangat sukar untuk naik berat badan sebab mereka metabolisme sangat tinggi. Makan banyak mana pun akan burn balik. Jadi hormon thyroid ni sangat penting untuk regulation untuk metabolisme kita. Kortisol, stress hormon. Apabila stress hormon meningkat, itu akan mengganggu kita punya muscle mass retention, maksudnya lebih banyak jisim otot akan hilang, kualiti tidur akan terganggu, metabolisme pun akan terganggu, turun. Okey, leptin dan ghrelin. Kedua-dua hormon ni penting dari segi kita punya kelaparan dan juga kekenyangan. Kalau ini terganggu, kita akan rasa asyik, rasa lapar dan susah rasa kenyang. Makan banyak mana pun rasa tak kenyang-kenyang. Anda selalu rasa cepat lapar balik. Ini disebabkan oleh hormon leptin dan ghrelin lah. Okey, hormon testosteron. Okey, lelaki ada, wanita
pun ada actually hormon testosteron ni, cuma berbanding dengan lelaki, wanita punya sikit lah. Dan hormon testosteron apabila kita diet untuk tempoh yang lama, dia akan berkurangan. Dan ini akan mengancam kita punya muscle mass retention, kita punya jisim otot, dan dari segi reproduktif, kesuburan kita, especially untuk lelaki lah. Dan untuk wanita, hormon estradiol. So, macam mana kita nak mengatasi? Kita amalkan strategi diet break. Jangan kita calorie deficit je sepanjang masa. Ada waktu kita amalkan pemakanan yang calorie maintenance. Maksudnya kita makan balik pada calorie maintenance. Yes, berat badan kita statik, tak berubah, tapi itu memberikan ruang, memberikan peluang untuk badan kita reset balik dari segi metabolisme. Jadi, perubahan hormon tersebut dapat reverse balik. Sebab tu, diet break ni adalah satu amalan yang digalakkanlah. Jangan calorie deficit je secara berterusan. Sebab tu cheat ni, nak cheat kita makan kalori tinggi sikit tu actually bagus sebenarnya, tapi apa yang menjadi masalah, kita amalkan cheat day sepanjang hari, makan melantak. Tidak, diet break ni makan pada kalori maintenance, bukannya kalori surplus. So ini antara kajian yang Azan nak highlightkan. Dua grup, kedua-dua grup ni mencapai 33% kalori deficit. Satu grup diet secara berterusan, satu lagi grup 2 minggu on diet, 2 minggu off diet, maksudnya makan secara maintenance lah. Dan perubahan dia agak ketara walaupun kedua-dua grup ni berada pada kalori deficit yang sama. Pertama sekali, orang yang mengamalkan diet break, mereka actually turun lebih banyak berat dan juga berkekalan dengan lebih lama. Manakala yang continuous diet secara berterusan, tak stop tu, mereka turun berat badan, tetapi lepas habis kajian ni, mereka rebound balik, naik balik berat badan. So, anda boleh tengoklah kat bawah tu. Dan juga kebanyakan berat yang mereka hilang, actually mostly daripada jisim lemak. Manakala daripada continuous diet ni, ada sebahagian besar juga daripada jisim otot. Itu yang kita tak nak lah. So, apa kekurangannya mengamalkan diet break ni? Ialah tempoh masa lah. Kalau diet secara berterusan 16 minggu, tetapi apabila kita selitkan 2 minggu diet break, dah jadi 30 minggu. Tetapi pada pendapat Aizat, ini adalah pendekatan yang lebih bagus lah. Sebab firstly, kita rasa lebih enjoy. Sebab apabila kita diet secara berterusan, asyik makan calorie deficit je, kita akan rasa down, rasa macam tak cukup makan. So apabila kita ada peluang untuk makan lebih sedikit, itu akan membantu. Dan yang penting adalah long term. Yes, memang jangka masa dia akan extend, tetapi yang penting berat badan yang turun tersebut boleh berkekalan dan kebanyakannya adalah daripada jisim lemak, bukannya jisim otot. So ini sama juga, di mana kita tak cukup tidur, dia boleh mengganggu kita punya hormon yang menyusahkan untuk kita weight loss. So apabila kita tak jaga dari segi tidur ataupun kita diet terlalu ekstrim, kita nak weight loss, tetapi badan kita nak cuba simpan berat badan kita, lemak kita. So, itu macam kita main tarik tali. Satu side nak weight loss, satu side nak kekalkan jisim badan. So, pastikan pendekatan anda lebih baguslah kalau mempunyai plateau dan disebabkan oleh masalah yang dinyatakan tadi. So, last kali adalah tak update keperluan kalori. So, bagi individu yang overweight atau obese, setelah anda mengalami penurunan berat badan yang ketara, anda perlu update keperluan kalori harian. Sebab apabila berat badan berkurangan, BMR pun akan kurang dan target kalori pun perlu kurang. Kita ambil contoh Abu lagi. Apabila dia start diet, keperluan kalori harian 2,500. Jadi untuk weight loss, dia makan 2,250 lah. Jadi ini sudah mencapai kalori deficit. So, fast forward, apabila Abu sudah berat 100 kg, keperluan kalori hariannya dah turun kepada 2,264, lebih kurang 2,250 lah. Jadi kalau Abu makan diet yang sama seperti dulu, actually tak akan turun berat badan sebab kalori in sama dengan out, berat maintain. Itu antara puncanya lah. So kita perlu update secara berkala, especially kalau penurunan berat badan yang ketara. So ini antara strategi yang kita boleh apply. Kenali why anda, kenapa anda nak kurus, kenapa anda nak sihat dan sebagainya.
terangkan matlamat anda, jelaskan kenapa, apa kepentingannya anda nak mencapai berat badan ideal ni. Macam saya cakap, kalau kepentingan itu adalah lebih mendalam, lebih personal, itu lebih bagus. Okay, cipta visi yang jelas, kita punya vision, apa yang kita nak lakukan dalam masa seminggu, 2 minggu, bulan yang berikutnya, setahun akan datang. Cipta kita punya vision. Okay, merangka plan apa yang kita nak buat untuk mencapai matlamat kita. So, macam tadi Abu nak turun berat badan, okay, dia start dengan berjogging, kemudian dia start dengan berjalan, kemudian berjogging, kemudian berlari, kemudian cuba aktiviti lain. So, merangka. Jangan kita just main buat saja. Okay? Failing to plan is planning to fail. Okay, lihat secara meluas. Okay, jangan lihat secara berat badan yang anda turun, tetapi perubahan positif lain yang anda dapat rasakan, dan pastikan dia adalah something yang positif. Apa yang kita buat itu something yang bagus lah. Okay, jangan cakap kita pergi gym, kita angkat berat sebab kita nak tumbuk orang dengan lebih kuat. Tidak. Cari matlamat yang positif lah. Maybe nak membantu orang lain dan sebagainya. And then laksanakan pendekatan yang baru. So macam saya cakap tadi, anda kata anda menghadapi plateau, maybe anda perlu menilai balik strategi anda. So, pecahkan kepada tugasan yang kecil, matlamat yang jangka masa panjang, pecahkan kepada matlamat yang lebih pendek, susun dan atur perjalanan anda, dan lawan penundaan dengan terus. Penundaan ni adalah procrastination. Terasa, esoklah aku nak pergi jogging, minggu depan lah. Jangan kita asyik benda ni, asyik kita nak tunggu. Secara direct, terus pergi buat. Berjaya ataupun tidak, itu lain cerita. And then jangkakan faktor di luar kawalan. Kenali ada setengah faktor yang kita tak boleh kontrol dan boleh mengganggu perjalanan weight loss kita. Jangan terlalu multitask. Okay, maybe untuk beginner, dia target, saya nak turun berat badan, saya nak dapat six pack, saya nak kuatkan otot, saya nak lari maraton, saya nak berenang dan sebagainya. Itu terlalu ambitious. Okay? Apa matlamat anda, pastikan tidak terlalu banyak, pastikan realistik, pastikan boleh dicapai. Apabila banyak sangat benda yang kita nak buat, dia jadi tak cukup tangan. And then jangan layan gangguan. Kalau ada sumber toksik dalam hidup kita, jauhi. Okay, rakan-rakan kita yang memperlekehkan perjalanan weight loss kita, itu adalah sumber yang tidak bagus. So jangan layan gangguan, letakkannya sejauh yang boleh. And then cipta zone anda. Cipta suasana yang menggalakkan anda weight loss dengan lebih berkesan untuk anda mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan lebih mudah. So cipta zone anda. Okay, kegagalan bukan satu pilihan tetapi satu kesan sampingan. Contohnya, anda tak pernah join larian 10 km je pun, tapi rasa macam tak boleh lah nak buat 10 km ni. Rasa tak nak lah. Jangan. Apabila berhadapan dengan situasi macam tu, buat je. Berjaya ataupun tidak, itu lain cerita. Jangan jadikan kegagalan itu adalah satu pilihan, tapi maybe side effect. Maybe anda sudah cuba yang terbaik tapi tak berjaya juga, tak ada masalah. Berikan tepukan kepada diri sebab at least anda try. And then keep it fun, pastikan anda enjoy sepanjang perjalanan, optimistik, okay, berfikiran positif. Okay, jangan lupa untuk memberikan ganjaran kepada diri di sepanjang perjalanan dan visualisasi. Okay, visualize anda punya sukses. So anda bayangkanlah di mana anda akan berada dalam masa setahun lagi, 2 tahun lagi, apa yang anda lihat pada diri anda. So ini juga boleh membantu. Dan pastikan apa yang anda laksanakan, perubahan apa yang anda buat, itu berkekalan ataupun sustainable. Alright? So, kecergasan adalah satu pengembaraan. Kita akan menghadapi cabaran, kita akan menghadapi kesukaran, ada pengalaman pahit, ada pengalaman manis, ada masa kita akan kecundang. Itu adalah perkara yang normal. Yang penting kita bangkit semula and then teruskan. So, kita dah sampai di penghujung kelas kita. So, harapnya anda lebih memahami, lebih mengamalkan refleksi diri untuk anda tetapkan perjalanan anda pada masa yang akan datang. Even selepas habis BSK pun anda sudah tahu apa yang anda nak buat. Alright, so minta maaf drag sikit. So, untuk slot yang seterusnya, saya akan menjemput dietitian Alia.
untuk mencerita, untuk memberi talk tentang kesihatan wanita ataupun women's health. So, tanpa melengahkan masa, dipersilakan. Alright, thank you Coach Aizat. So sekejap saya nak share screen. Alright, semua boleh nampak kan screen saya? Ya, jelas. Alright. Okay, so malam ni kita punya session ni relax sajalah, santai je. Macam tadi Coach Aizat dah share macam-macam pasal makanan kan. So dengan saya tak adalah pasal makanan semua tu. So simple je. Alright. Saya nak. Okay. So okay, saya mula semula lah. Assalamualaikum, okay, dan selamat sejahtera untuk semua audience. So ya, hari ni saya akan cerita sikit lah dengan korang, buat sharing session, okay, untuk semua yang ada dekat sini. So kenapa saya letak woman bodies, woman wisdom? So maksud dia badan kita adalah kita punya kebijaksanaan untuk handle. Okay, saya dengan saya hari ni banyak motivation je, tak ada macam pemakanan sangat lah. Okay, so first of all, apa yang anda faham mengenai kesihatan wanita? Okay, tapi saya nak minta semua sekarang guna phone ke laptop untuk join Zoom ni. Sebab kalau boleh saya nak minta semua scan dan jawab supaya kita punya session ni interaktif lah. Ada two way punya communication. Saya tak nampak chat. Semua guna apa tu Sekejap, saya tak nampak. Kepada yang tak dapat scan tu, Aizat akan share link lah pada dalam ruangan chat tu. Boleh. Thank you Coach Aizat. Okey, ada yang jawab semua berkaitan sistem wanita. Lagi? Ada lagi jawapan lain? Semua jawab. Oh, ada 5 orang jawab yang sama. Alright, kalau sampai 10 kita akan stop Ada lagi ke nak jawab? Tak ada, kita stop lah. Okey, ada 7. Lagi 3 orang. Semua jawapan sama ni. Semua Lagi 2 orang. Okey, lagi seorang. Okey, dan 10 orang. Ke ada lagi nak jawab?
semua jawapan sama lah kan berkaitan sistem wanita. Alright, it's okay. Okay. Okay, so semua tadi jawab jawapan yang sama lah. Semua kata berkaitan semua dengan sistem wanita. Sebab tadi ada pilihan kanser, masalah haid tak teratur dan apa lagi? Tadi ada 4 kan? So semuanya jawab yang sama. So nanti saya akan sharekan lah sikit, serba sedikit je lah mengenai apa perkaitan antara kesihatan wanita dan juga in terms of pemakanan lah. Okay, so sebenarnya apa yang melibatkan apa yang anda sepatutnya kena faham lah mengenai kesihatan wanita adalah okey, yang pertama kita kena faham okey, bila badan kita kita perlu pastikan badan kita berada dalam state consciousness, maksudnya berada dalam state untuk sedarlah apa yang kita buat. So bila kita berada dalam kesedaran ataupun state of consciousness, so dia akan ciptalah ataupun create badan kita secara pure ataupun simple. So apa yang kita fikir, apa yang kita fikir dalam kepala lah, selalunya bukan daripada bahagian kepala saja, bukan daripada bahagian otak atau itu, tapi sebenarnya jauh lagi luas daripada otak dan juga badan kita. Maksudnya di sini macam yang contoh korang nampak dekat kita punya quotes ni, okay? The world we have created is a product of our thinking. So it cannot be changed without changing our thinking. So kalau macam tadi Coach Aizat dah share mengenai pemakanan. So bila masuk dekat bahagian badan kita, so kita lah kena bertanggungjawab untuk bagi kita punya state untuk mind tu adalah fikir. Okay, aku boleh kurus, aku boleh kurus. Kalau anda semua fikir rasa macam tak boleh. So itulah yang akan jadi tak boleh. Okay, so maksudnya di state of consciousness ni sangat penting untuk kita pastikan next step kita. Okay, so ni daripada Albert Einstein lah. Maksudnya apa yang kita fikir mempengaruhi apa yang kita buat. Okay, so next. Okay, yang kedua, kita kena faham, maksudnya kita kena listen dekat badan kita dan keperluan badan kita. Okay, so kita tengok quotes dekat atas pula. Saya banyak main quotes lah malam ni. Okay, so you are what you did. Okay, so driving desire is. As your desire is, so is your will. Macam yang saya share sebentar tadi lah, sama saja maksud dia. So as your will is, so is your deed. As your deed is, so is your destiny. Banyak sangat deed semua tu kan. Okay, so maksudnya apa okay, so maksudnya listening to your body and its needs. Apa maksud ayat ni? Okay, kita kena fikir apa yang kita rasa. Okay, macam kita start je lah dengan benda-benda simple. Contoh macam kalau kita rasa kita penat, kita rehat. Maksudnya janganlah kita penat terus kita stop. So maksudnya samalah konsep masa nak weight loss. Okay, so bila kita penat, kita rest kejap dan kita continue balik. Kita jangan biarkan badan kita ataupun minda kita mempengaruhi kita punya decision after tu. So contohlah selain daripada kalau kita penat kita rehat. Okay, sama juga macam simple things macam bila nak pergi toilet. Okay, bila rasa nak menangis. Tapi jangan terlalu lama sebab bila kita buat benda tu contohlah menangis terlalu lama, dia akan mempengaruhi korang punya decision, anda semua punya decision. So akan bagi kesan yang negative vibes lah. Okay, so ni bergantung dengan positif dengan negative vibes. So selagi korang anda semua fikir yang anda semua boleh buat, memang boleh buat. In the end memang boleh buat. Percayalah. Cuma nak ataupun tak nak je lah. So maksudnya paling penting adalah listen to your body dan juga keperluan badan kita lah. Kalau kita ada masalah kesihatan, fix dulu masalah kesihatan kita. Cari doktor, cari pakar untuk settlekan dulu masalah badan kita. Dan baru kita pergi weight loss. Sebab sometimes kalau kita nak buat weight loss tapi kita tak tahu apa yang ada dekat dalam badan kita, apa masalah badan kita, akan ada jadi masalah lah. Especially untuk wanita yang dah berkahwin, yang dah plan untuk ada anak tapi tak boleh. Ada masalah.
ada masalah PCOS, okay, polycystic ovarian syndrome. So agak susah lah bila buat weight loss tu tak jadilah sebab bila ada masalah lain. So maksudnya penting untuk kita tahu dulu, kita kenal dulu badan kita sendiri, baru kita boleh teruskan dengan next step. Alright. So macam tadi saya dah sebut dah, salah satu PCOS. So ni antara isu masalah kesihatan wanita yang sering sangat terjadilah dalam kaum wanita. Sebenarnya banyak lagi, ada endometriosis dan sebagainya, tapi ini adalah yang paling common untuk kaum wanita lah. So yang pertama tadi saya dah cerita PCOS, polycystic ovarian syndrome, okay, ataupun dalam bahasa Melayu sindrom polycystic ovary. Okay, yang kedua, ni yang paling common dalam kalangan wanita, premenstrual syndrome. Okay, maksudnya bila waktu period nak datang tu lah, kan macam-macam isu keluar. Masa tu lah kita nak craving gula, craving coklat, semualah kita nak buat masa tu. So apa kesan dia? Okay, saya akan terangkanlah kenapa kita perlu control. Okay, so yang ketiga, bila kita tengah pregnancy journey. Okay, dalam dalam fasa kita tengah pregnant pun ada banyak masalah dia. Especially daripada calorie intake berubah, protein intake berubah. Okay, sebab kita perlu pastikan kita makan 2 kali ganda lebih berkualiti, bukan 2 kali ganda kuantiti. Maksudnya kualiti tu 2 kali ganda lebih baik lah, untuk pastikan kita punya baby dan juga kita sendiri cukup nutrien. Okay, yang keempat, adalah menopause. Okay, so kita akan ada fasa, kita akan reach kita punya fasa end phase untuk kita punya reproductive phase. Okay, so menopause. Right, so ni nutrien asas yang paling penting untuk kaum wanita. Kenapa ada 4 je? Saya akan terangkanlah. Okay, so yang pertama, zat besi. Okay, ataupun iron. So bila kita tengah dalam fasa haid ataupun menses cycle, so selalunya wanita akan hilang 15 hingga 20 mg iron lah ketika kita tengah datang haid. So bila kita kekurangan haid, akan ada masalah anemia ataupun iron deficiency lah. Okay, so bila iron deficiency, maksudnya kita punya saluran darah, kita punya oksigen dalam darah tak boleh bawa kita punya darah ke saluran darah tu dengan baik lah. Macam tu. So kita akan cepat letih, penat, lepas tu rasa nak mengantuk je. Buat kerja baru sekejap tapi dah mengantuk. So salah satu simptom anemia lah, tapi bukan ada je yang lepas makan lepas tu mengantuk. Tu bukan simptom anemia lah. Okay, itu simptom lain pula. Maksudnya terlampau banyak makan. Okay, yang kedua, acid folic. Okay, folic acid lah. So yang ni saya yakin ramai wanita ataupun ramai audience dekat sini dah tahu apa kegunaan acid folic. Okay, especially bila planning untuk pregnant, okay, bila plan untuk berkahwin dan sebagainya lah. So acid folic sangat penting. Tapi bukan kaum wanita je kena ambil. Sometimes ada juga kaum lelaki yang perlu ambil acid folic. Tapi usually memang kaum wanita lah. Okay, so yang ketiga, kalsium. Okay, kenapa kalsium penting? So perempuan akan ada tendensi akan dapat osteoporosis lagi tinggi berbanding dengan lelaki. So kalsium level pun akan berubah lah. Sekejap lagi saya akan share berapa keperluan kalsium intake. Okay, so maksudnya bone kita tu, bone mass kita akan berkurang bila kita tengah haid dan sebagainya. Okay, so yang terakhir adalah vitamin D. So vitamin D ni dia punya function untuk kekalkan sumber kalsium tu dan fosforus. So kalau kita makan kalsium, kita tak ada vitamin D banyak sekali, akan ada masalah lah. Maksudnya dia tak ada absorption lah, tak ada penyerapan. So vitamin D ni dia pun akan kekalkan kita punya nervous system, okay, fungsi saraf kita dan juga penghasilan hormon lah. Okay, so vitamin D adalah salah satu vitamin larut lemak, okay, fat soluble punya vitamin. Okay, so ini adalah contoh iron, okay, heme iron dan juga non-heme iron. So kalau heme iron adalah heme yang iron yang bersifat membawa oksigen dekat saluran darah kita. So maksudnya dia punya contoh adalah daging, semua yang lauk-lauk lah. Okay, so kalau yang bukan heme, non-heme punya iron adalah daripada kacang, sayur-sayuran, okay, semua tu.
Okay. Tapi kejap, lupa saya terlupa. Kalau untuk iron intake, okay, sumber zat besi, biasa dia ada masalah lain lah. Kalau kita makan zat besi punya sumber saja, kita tak bindkan dengan vitamin C, okay, sumber vitamin C, okay, bukan daripada vitamin C pil sajalah, daripada buah-buahan, sayur-sayuran semua tu. Kalau kita tak bind, dia akan ada masalah absorption lain. So yang sekarang ni saya cuma sharekan secara general lah. So kalau macam nak tahu lagi secara detail in terms of iron punya combination lah, contoh apa yang akan membantu penyerapan vitamin C ataupun iron, so akan ada secara detail lah, tapi ini saya go through secara general saja. Okay, so next sumber kalsium. Okay, ni dalam gambar ni semua adalah contoh kalsium. Ramai orang mesti ingat kalsium ni mesti daripada susu saja, tapi kalau orang yang tak minum susu, susahlah kan dia nak makan dapatkan intake kalsium. So ni adalah contoh-contoh kalsium lah. Ikan bilis, tahu, bayam, tempe, fucuk, chia seed. Even chia seed pun ada tinggi kandungan sources of kalsium lah. Okay, so untuk keperluan pula bagi wanita, saya fokus kat wanita je, minta maaf kaum lelaki. Okay, so yang wanita, keperluan untuk kalsium untuk yang range umur 20 hingga 49 tahun adalah 1000 mg. Okay, bila dah reach 50 hingga 59, maafkan saya, okay, 50 hingga 59 dan juga more than 60 years old lah, dia kena tinggi sikit sebab macam tadi, sebab bone mass kita dah berkurang, so akan ada tendensi untuk dapat osteoporosis. So dalam 1200 mg kalsium dia punya requirement lah. Okay, so untuk vitamin D pula, okay, dia boleh didapati daripada natural sources ataupun fortification ataupun supplement. Okay, so keperluan untuk wanita, vitamin D punya keperluan 19 hingga 50 tahun adalah 15 mikrogram per day. Sama saja sampai 65 tahun, tapi bila dah reach more than 65 years old, dia punya keperluan tinggi sikit lah, dalam 20. Okay, tapi sumber vitamin D yang paling senang kita nak dapat adalah melalui cahaya matahari lah, sunlight. Okay, so maksudnya kalau contohlah sekarang ramai yang work from home, rajin-rajinkanlah diri keluar rumah sekejap untuk dapat sources of cahaya matahari. So dapatlah vitamin D sikit. Kalau jangan terlalu duduk dalam rumah lah sebab akan mengganggu juga kita punya fokus bila terlalu lama duduk dalam rumah. Alright. So untuk sumber vitamin D pun daripada makanan, ikan tuna, okay, ikan sardin, ikan salmon, okay, produk tengusu, telur kuning. Tapi telur kuning memang betul sekarang kita punya kolesterol punya level, kolesterol punya intake lah, tak ada limitation. Maksudnya sebelum ni kita cuma limit sehingga 300 mg saja. Tapi sekarang kita dah tak ada limitation. Tapi untuk orang yang belum ada masalah kolesterol, boleh untuk ambil telur kuning berlebihan. Tapi tak adalah macam berlebihan sangat kan, dalam seminggu tu paling maksimum kalau kita contoh buat workout ke apa ke yang perlukan tenaga lebih, bolehlah ambil banyak sikit. Tapi once dah ada masalah kolesterol, memang kena limit seminggu dalam 2 hingga 3 biji sahaja. Okay, dan yang ini cod liver. Okay, ini adalah antara sumber vitamin D lah. Okay, so apa tips untuk kita pastikan okay, dah habislah tadi pasal pemakanan, sikit je sebab saya go through secara general. Alright, so untuk tips apa yang perlu kita buat, tadi dah cerita pasal listen to your body needs, okay, dan consciousness. So bila okay, tengok kita Florida Scott punya quotes, okay, you need only claim the events of your life to make yourself yours. Okay, when you truly possess all you have been and done, which takes some time, you are fierce with reality. So maksudnya kita kena start dengan diri kita dulu. Okay, kita kena change dulu kita punya consciousness. Maksudnya kalau kita sentiasa dalam negative vibes, kita cuba practice dalam sehari ataupun 2 hari ataupun seminggu lah.
paling sesuainya seminggu lah. Okay, untuk sebab orang kata untuk kita create habit dalam masa 14 hari, 2 minggu. So kita perlu ambil masa tu untuk try. Bila kita selalu negatif, cuba jadikan diri tu positif, lebih banyak positif. Change your consciousness dulu, state of mind tu kena ubah dulu, and then change yourself. Maksudnya kat sini, bila kita berada dalam consciousness yang secara positif, kita punya badan pun akan hasilkan healthy cell lah. Tak adalah badan tu cepat sakit, cepat letih, lesu, semua tu. So itu akan mempengaruhi jugalah cara kita berfikir, akan mempengaruhi badan kita berfungsi. Tu serba sedikit lah secara detail mengenai secara simple lah, tak adalah detail mengenai kesihatan wanita lah. Right, sebab dari segi weight loss pun Coach Aizat dah sentuh banyak. Jadi saya tak nak sentuh banyak sangat lah pasal pemakanan sangat. Okay, yang paling penting kita sentiasa kena pastikan kita faham diri kita dulu. Macam yang poin yang saya pertama tadi tu, memang kena faham diri sendiri dahulu, baru kita boleh buat decision untuk orang lain dan orang yang seterusnya lah. Okay, so tu saja, habis dah, sikit je. So ada tak apa-apa soalan? Ke tak faham ke laju sangat ke? Okay, kalau ada sebarang persoalan boleh tinggalkan di ruangan komen. Okay, so tadi Ali ada sebut tentang heme iron dengan non-heme iron. Okay, heme iron daripada haiwan dan non-heme daripada tumbuhan. Mana yang lebih bagus sebenarnya? Ada apa perbezaan ketara dia? Okey, perbezaan ketara dia, okey, heme iron macam tadi sumber lauk kan. Yang paling tinggi dan paling bagus untuk konsum adalah daripada sumber haiwan. Sebab apa? Usually dia punya miligram iron content tu lagi tinggi lah berbanding dengan non-heme. Non-heme dia akan membantu juga tapi tak secara laju lah. Maksudnya bila kita makan sumber lauk, sumber protein yang tinggi heme iron, akan lagi cepat penyerapan iron tu berbanding dengan non-heme. Okay. Ada tak soalan? Anda boleh tengok tak ruangan chat? Kalau tak boleh, Aizat bacakanlah. Oh, okey, nampak dari Okay. Tatiana. Kan, Tatiana. Okey, ada tak makanan yang boleh bagi ketenangan especially bila mood tengah swing? Okey, bila kita tengah mood tengah swing kan, usually kita akan crave apa? Sugar kan, kita akan rasa macam nak makan coklat, nak minum manis. So, sebab apa? Masa tu, bila badan kita tengah fasa PMS, premenstrual syndrome, kita punya salah satu hormon akan meningkatkan kita punya insulin release. So bila insulin release semakin tinggi, kita akan makin crave untuk sugar lah. So sebenarnya bila kita tengah fasa PMS tu, sebenarnya boleh je nak ambil makanan yang manis ataupun, tapi kena control lah. So kalau nak weight loss janganlah berlebihan, at least cukup untuk craving. So kalau macam contoh nak minum manis, minumlah tapi jangan berlebihan. Maksudnya kalau nak beli, cukup sekadar kita rasa kita untuk lunaskan craving saja. So cara nak lunaskan craving pula, kita beli tapi kita kongsi dengan orang lain. Kita jangan minum sendirilah kalau ataupun makan sendiri. Bila kita makan sendiri, jadi kalori intake tu makin bertambah lah kan. So maksudnya tak ada makanan yang spesifik lah. Ni bergantung dengan apa yang kita craving. Tapi usually memang makanan manis lah. Lagi. Okey, Sima. Menjawab persoalan tak, Tatiana? Okey, Zainul, Sima. Vitamin D kalau kita ambil melalui aktiviti outdoor, berapa lama perlu keluar untuk dapat sumber vitamin D yang cukup?
Okay, kalau untuk biasanya maksimum 30 minutes lah, tapi kalau macam 15 to 30 minutes pun dah okay dah. Sebab kalau contohlah, kalau kita terlalu lama pun akan ada UV ray kan, so akan tak bagus lah untuk kesihatan. Tapi waktu yang sesuai, ramai orang ingat waktu yang sesuai untuk berada dekat outdoor untuk vitamin D yang cukup, biasanya waktu pagi. Orang kita pergilah pagi-pagi pergilah bawah matahari banyak vitamin D, tapi sebenarnya bukan. Dia waktu nak dekat-dekat tengah hari 11, 12 macam tu adalah sumber vitamin D yang paling tinggi. Tapi masa tu kita akan rasa panas lah sebab panas sangat lah tengah hari kan, nak dekat tengah hari. Tapi sebenarnya waktu tu lah yang tinggi vitamin D. So kalau nak keluar dalam 10 to 15 minit pun dah okey dah. Makanan, Zainur Hidayu, makanan yang wanita perlu kurangkan. Okey, makanan yang wanita perlu kurangkan Okey, sekarang apa main concern? Nak weight loss ke? Nak apa ke? Dia secara general ni, saya kena jawab dalam general jugalah kan. So makanan yang wanita perlu kurangkan, dia sama sajalah konsep bila kita nak weight loss. Okay, high fat food, saturated fat food, okay, lemak tepu. Okay, maksudnya macam makanan tinggi sugar, semua tu kena control lah. Ada limit nak ambil. Tak ada secara spesifik wanita kena ambil apa yang tak boleh ambil. Sama saja dengan kaum lelaki, cumanya berbeza keperluan tu sama ataupun tidak. Macam tu sajalah. So, ada tak lagi? Coach Aizat boleh nampak tak soalan? Macam Ni. like Kak Nuhaidah tanya berapa keperluan folic acid untuk badan? Okay, maybe Datisha just start sikit. So, berapa keperluan folic acid? Dia actually bergantung kepada ni lah, kepada umur dan juga kita punya, contohnya kalau wanita, adakah dia sedang mengandung ataupun sedang fasa menyusu. Jadi keperluan yang berbeza tapi lebih kurang guideline yang umum dalam 400 mikrogram mcg, kalau pregnant dalam 600, kalau lactate menyusu dalam 500 mikrogram untuk folic acid. Right? Harap jelas. Tapi selalunya kalau orang pregnant, orang breastfeeding, nanti doktor akan beritahu lah. Dan alright, Kak Ani tanya zat besi kena bind dengan apa? Dengan vitamin C. Apabila kita ambil vitamin C bersama dengan iron, zat besi, itu akan menggalakkan lebih banyak penyerapan iron ataupun zat besi. So, sebaiknya lah kita gabungkan. Tapi, sama juga ada perkara yang bersifat antagonis ataupun bersifat berlawanan di mana apabila kita ambil zat ini, dia akan mengganggu penyerapan zat yang lain. Contohnya, phytate ataupun phytic acid yang kebanyakannya dijumpai dalam kekacang, bijirin, legumes. Itu antara makanan yang mengandungi phytate dan dia boleh mengganggu penyerapan zat seperti iron, zat besi, zinc, magnesium dan juga kalsium. Tannin juga antara compound yang boleh mengganggu. Dia tak adalah kita tak serap langsung, tapi dia kurang serap. Jadi contohnya kalau anda seorang yang anemia yang memang memerlukan zat besi, jadi apa yang selalu doktor ataupun dietitian recommend adalah ambil bersama dengan vitamin C dan jauhi ambil bersama dengan makanan yang mengandungi phytate. Okay, itu something yang menarik lah, relationship di mana nutrien dia boleh menggalakkan ataupun menghindar penyerapan nutrien lain. Terima kasih kepada anda kerana sertai secara live untuk malam ni, dapat memeriahkan suasana, okay, tetamu jemputan kita.
dapat juga sertai. Okay, sepatutnya semalam tapi ada masalah dengan laptop. So kita sangat menghargailah dietitian Alia sanggup meluangkan masa malam ni juga untuk buat kelas ganti. So berikan tepukan kepada dietitian Alia walaupun tak ada dalam ni, tak apa, Aizat akan sampaikan kepada beliau. So terima kasih juga kepada anda kerana sertai. So harapnya anda memahamilah semua cerita saya tadi. Kalau ada sebarang persoalan especially tentang women's health, boleh direct message kepada dietitian Alia. Alright, semoga kita berjumpa lagi. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, terima kasih semua. Bye.